First of all, kalau kita tengok, oh alah, Astro buat cerita curang lagi ke? Macam dah biasa sangat tengok cerita curang kan? Tapi secara generalnya, curang ni topik yang evergreen tau, tak habis. Daripada dulu sampai sekarang, setiap hari ada je kisah curang yang keluar. Kat social media pun kita boleh tengok. So, apa yang berikan kelainan kat drama ni is the way kita garapkan story tu. Macam mana kita make sure kat audience kita sekarang ni pandai. So dia boleh menilai, okay mungkin topik ni curang, tapi the way kita, setiap episod tu kita make sure dia menarik and make sure dia ada impact untuk audience tengok and terus macam bercakap tentang cerita tu. And also perjalanan cerita tu yang audience kita suka fast pace sekarang. So cerita kita make sure every episode tu sangat compact and fast pace. And then kedua, macam Kak Risha cakap tadi, I think topik ni agak tabu untuk masyarakat, terutamanya Malaysian audience. Kita Melayu sendiri bila bercinta dengan Ipaduai, I think itu memberikan satu kelainan yang sangat besar untuk drama ni berbanding dengan drama curang yang lain. Okay? Takut bila keadaan berlaku macam tu. Dengan sekeliling pun jadi takut sebenarnya. Tapi mungkinlah ada mesej daripada pihak Astro sendiri untuk drama ini. Mungkin nak disampaikan dari segi macam mana? Mesej utama yang cuba kita sampaikan melalui drama Andai Tiada Dia adalah pergaulan between ahli keluarga, Ipaduai. Sebab sekarang ni orang dah pandang enteng tau benda tu. Dia rasa macam, tak apa kat rumah bergaul. So batas-batas tu diorang dah semakin pandai kan. So hopefully dengan drama ni kita boleh nampak macam mana benda tu boleh membawa kepada something yang lebih teruk. So kita harap itulah mesej yang kita dapat sampaikan. Okey, baik. Kak Pak, kita nak tanya juga barisan pelakon yang ada. Kita ada Hisham Hamid, Umi Nazira, Zahir Azim, Mimi Lana, lepas tu ada lagi Kodi, ada lagi Amalan, ada lagi Husna Mustafa, Auni. Oh, saya ini hafal seorang-seorang nama tau. Adam semua kan. Jadi barisan pelakon yang dipilih ni berdasarkan apa sebenarnya? Banyak soalan kau. Sorry. Saya diarahkan khabar kita. Silakan. Okay. Thank you Ashraf. Okay, masa belum kita dapat karya ni, macam korang tengok tadi pun, cerita dia sangat berat. Topik yang kita tampilkan tu macam sangat heavy and penuh dengan emosi. So masa kita discuss dengan pihak producer daripada Global Station, kita bersetuju untuk ambil pelakon-pelakon yang berpengalaman. Okay, bukan daripada segi penyampaian drama tu sendiri berpengalaman berlakon, tapi juga daripada segi diorang dapat menjiwai watak. So that's why kita bersetuju untuk ambil pelakon-pelakon senior, tak tua senior. So untuk menjadikan watak-watak ni, Alhamdulillah pada tengok 8 episod, serius I think PAS sangat berterima kasih sebab pelakon-pelakon kita ni memang diorang punya performance sangat menyenangkan. Tepukan untuk mereka guys. Pelakonan yang mantap daripada semua. Cik Pah pula Kak Pa, jangan risau dah habis bahagian Kak Pa. Seterusnya kita nak tanya kepada pengarah kita, Riza Baharudin. Kita nak tanya, bila bercerita mengenai drama yang berat, tabu, mesti ada inspirasi kepada Riza sendiri untuk hasilkan tanpa sentuh sensitiviti mereka yang menonton. Susah ke soalan tu? Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum. Inspirasi, saya banyak tengok cerita yang baru-baru ni, filem daripada Indonesia yang Ipar Maut. Ipar apa? Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Ada tengok sedikit. So just saya ambil inspirasi dari situ. And then ada yang saya tengok real life juga ada terjadi. So masuk kat sini. Okay, baik. Jadi kita nak tanya juga kepada pelakon-pelakon kita. Hisham Hamid. Abang Hisham okey? Memegang watak Haikal bang. Susah ke senang ke, macam mana cabaran dia bang? Episod-episod awal memang sangat susah. Okay. Ada beberapa watak yang bila Hisham baca, Hisham rasa macam boleh tak aku nak tarik diri. Sebab aku tak sampai hati nak sampaikan babak ni. Rasa dia kesian bila Haikal nak buat beberapa perkara kepada Suri, kepada Luqman, baby dalam cerita tu. Tapi bila fikir balik, inilah peluang untuk buat orang membenci watak Haikal sebenci-bencinya yang tak pernah dibenci oleh orang. Dalam. Kita deep lah cerita ni, kita follow deep punya konsep. Okey. Tapi itulah, kalau kita tengok sebenarnya apa beza dia dengan watak-watak Hisham Hamid sebelum ini? Ya, memang antara kenapa saya setuju untuk menerima tawaran ini adalah perbezaan lah. Sebab sebagai seorang pelakon, of course kita nak memberikan satu persembahan yang berbeza daripada watak-watak sebelum ni. Kalau kita tengok hero, selalunya dia akan menjadi seorang everybody's sweetheart. Semua orang akan suka, akan sayang dia. Tapi Haikal ni daripada episod pertama orang dah start benci. Satu perkara yang berbeza. Dan saya cuba untuk, saya jarang bawa watak jahat.
Tapi bila saya dapat watak yang dark, yang jahat tu, saya akan bagi lakonan-lakonan yang mungkin sebelum ni saya jarang pamerkan untuk memberi satu, orang kata, make it interesting lah. So saya harap jadilah watak Haikal. Rizal, kita nak tanya watak Haikal tu sendiri adakah anti-hero ataupun hero ke macam mana tu? Anti-hero ke macam mana? Dia macam bukan lah, maksudnya macam dia hero tapi dia jahat. Dia hero tapi jahat. Dia hero tapi jahat. Hero tapi jahat. Ya, memang dia hero tapi jahat. Ah. Memang saya buat pun, saya pun baca mula-mula cakap dia, kenapa hero kena jahat? So macam tak pernah lagi saya membuat cerita macam Yes. hero tapi sweet kan, tapi Yes. yang ni saya jahat. Kita bagilah dia jahat, bagi orang benci pula. Bagi orang benci. Kita banyak berbincang macam mana nak buat ni bang. Sebab rasa-rasanya macam awal-awal ni dia dah jahat. So nak tunjukkan terus jahat ke, nak baik dulu jahat ke baik macam mana? Dia ada dynamic dia. Mesin je baik. Mesin je baik. Sebab awal-awal dah jahat, so Abang Reza bagi chance, okay tak apa, satu scene dia bagi kau baik, lepas tu memang Nah, itu juga sisi yang berbeza dia, satu scene. Okey, baik. Soalan untuk Umi Nazira. Umi, memegang watak sebagai Suri, sebenarnya watak yang berat. Persiapan Umi sendiri macam mana? Tapi kita tahu Umi Nazira ni bagi watak apa-apa boleh lah. Amin. Amin. Sila. Persiapan saya ada jugalah bagi acting kelas. Sebab saya cuti lama sebelum cerita ni. Saya cuti 9 bulan daripada lakonan. Dan saya tahu kalau saya masuk saya akan keras kayu. So saya pergi kelas lakonan untuk betulkan balik otak yang tepu. Dan saya baca skrip banyak kali lah supaya dapat bersedia dalam set. Tapi dari segi character wise kan, saya pertama kali kerja dengan Abang Reza dan honestly saya rasa Abang Reza seorang director yang sangat particular, very detailed. So saya dah biasa dengan saya tengok karakter ni begini. Tapi bila masuk set, dia tengok lain lah. Dia tengok lain. So bila terjadinya benda tu adalah sedikit jam pada awalnya, tapi alhamdulillah I trust my director. So hopefully apa yang keluar adalah berbeza daripada apa yang Umi Nazira pernah buat sebelum ni. Baik. Seterusnya, Zairil Azim. Bang, watak sebagai Falal. So macam mana bang? Apa peranan Falal dalam drama ini sebenarnya? Falah adalah zuriat kepada Falah ni dia macam mana cakap, dia savior lah kononnya. Dia mewakili lelaki kampung yang cuba nak try awet bandar. Lelaki-lelaki kampung innocent lah. Innocent. Kita buktikan yang dia seorang lelaki kampung yang future. Dia ada bengkel, dia ada business, dia dah stable lah kan. Dan dia juga penyelamat hati Suri. So Suri lama-lama saya cuba, masa saya masuk saya rasa macam kalau saya nak play kontra daripada karakter Hisham, macam mana kontra yang macam mana. Jadi saya cuba suggest dekat director Reza, boleh tak aku play macam ni sikit. So alhamdulillah Reza okey. Dan ya macam Umi cakap, Reza juga seorang director yang macam dia nampak benda yang kita orang tak nampak. Kita tak nampak dalam skrip, tapi on the spot dia macam datang, kejap. Okey, kau try macam ni. Macam, wey, macam mana kau fikir macam tu siul? Macam power lah dia ni kan, Reza. Sebab ni second time saya kerja dengan Reza, second time. So dah lama lah tak kerja, alhamdulillah ada rezeki balik untuk bekerja dengan Reza balik. So hopefully cerita ni best lah. Hopefully. Memang best. Memang best lah. Cepat dia tarik tu. Memang best. Okey Kak Fah. Tak ada. Okey baik. Kita nak tanya kepada media lain. Mungkin ada soalan kepada pelakon dan juga Kak Fah ataupun kepada pengarah kita, Abang Baju Kuning. Ingatkan nak bagi soalan. Rupanya dia bangun nak ke belakang. Ada lagi soalan mungkin daripada yang lain? Kalau tak ada kita akan terus. Saya tengok macam mana diorang buat. Sebab cerita dia pasal adik ipar, try abang ipar, sama dengan orang sama macam tu. Tapi saya tengok cerita tu, adakah cerita ni sama ke tak? So saya cuba tidak samakan cerita ni macam cerita filem tu. Yang tu. Okey. Baik, mungkin ada soalan